sayang, walau hanya senyuman. Marilah bergandingan sehingga tercapai impian. Tanganmu luhurkan, penuhkan tulisan, pikirkan tentang kemanusiaan, berikan harapan, moga dunia ini bersinar. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya mungkin. Berita ini dibawakan eksklusif oleh Kembara Salam Travel and Tour Sdn Bhd. Layari www.kembarasalam.com atau hubungi 010-8272-659 untuk info. Kembara Salam, peneraju destinasi pelancong anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Sultan Kedah Sultan Salihuddin Sultan Bali Shah bertitah agar graduan Universiti Utara Malaysia UUM menjadikan konsep keluarga Malaysia sebagai panduan dalam usaha memupuk semangat kebersamaan antara satu sama lain. Sultan Salihuddin yang juga Chancellor UUM bertitah keharmonian dan kestabilan negara sangat penting dalam suasana pada masa ini. Baginda bertitah demikian menerusi rakaman video sempena Majlis Convocation ke-33 UUM di Sintok Kedah. Di samping itu, baginda bertitah dalam keadaan ekonomi kini yang amat mencabar, baginda meletakkan harapan begitu tinggi agar graduan UUM dapat menjadi insan lebih berdaya tahan yang dapat memperteguh kemahiran diri serta menggali dan merebut peluang yang terbuka kesan daripada wabak COVID-19. Tentera Darat Malaysia TDM menerusi projek Jiwa Murni telah membina jambatan sementara berhampiran stesen Jana Elektrik Sultan Mahmud SJSM di Kampung Jenago dekat Hulu Terengganu bagi menggantikan jambatan asal yang runtuh akibat banjir pada bulan lepas. Panglima 2 Division Major General Datuk Muhammad Huzaimi Sabri berkata, jambatan Compact Bailey 200 sepanjang 30 meter berkenaan sangat penting sebagai laluan keluar masuk pekerja tenaga nasional berhad TNB ke SGSM yang kini terpaksa menggunakan bot sebagai alternatif. Tambah beliau, TDM sentiasa komited dalam menghulurkan bantuan kepada rakyat menempati tonggak kelima perintah ulung Panglima Tentera Darat iaitu meningkatkan hubungan dengan orang awam. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya bakal ke udara pada pukul 12 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Berita itu tadi telah dibawakan eksklusif oleh Kembara Salam Travel and Tour Sdn Bhd. Layari www.kembarasalam.com atau hubungi 010-8272-659 untuk info. Kembara Salam, peneraju destinasi pelancong anda. Kembara Salam. Pakej Muslim yang terbaik untuk anda. Bermusafirlah bersama Kembara Salam. Menawarkan pakej Jordan Palestin, pakej Eropah dan Balkan. Layari www.kembarasalam.com atau WhatsApp 010-8272-659. Kembara Salam, peneraju destinasi pelancongan anda. Kapsul Masa. Pada 28 Mac dalam tahun 2014, Karnival Hijrah sempena sambutan Bulan Dakwah Negara 2014 telah dirasmikan oleh Datuk Seri Jamil K. bin Haji Baharom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, merangkap pengurusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB.
Karnival ini merupakan anjuran bersama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM dengan stesen TV Al-Hijrah dan diadakan di Yan Kedah. Pada majlis berkenaan, Datuk Seri Jamil K menyatakan bahawa program yang dianjurkan itu memberi peluang terbaik untuk meningkatkan lagi kesedaran, kefahaman dan penghayatan Islam sebagai agama kasih sayang demi kesatuan dan perpaduan ummah. Pelbagai aktiviti diadakan sepanjang program berlangsung, antaranya pameran dari pelbagai agensi agama, bicara sakinah, malam cinta Rasul dan DK Zikir bagi menarik orang ramai berkunjung ke karnival tersebut. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiq li amalan maqbulan wa hab li rizqan wasi'an wa tub alayya tawbatan nasuha وتب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Calon-calon bagi kategori lagu pilihan. Safia, Darwish featuring Faiz. Ratuku, Hai Bahar. Hingga saat akhir, Anik Muhai. Cinta Sementara, The Truth. Lembaran
Gambaran Juzuk Cinta, Halim Ahmad dan Furkan Fawaz. Nantikan acara kemuncak Majlis Apresiasi Carta Nasyid IKIM pada hari Khamis 24 Mac 2022 pukul 2.30 petang secara langsung di Facebook Institut Kefahaman Islam Malaysia, Facebook TV IKIM, YouTube IKIM Media dan di laman web www.tvikim.my. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk seluruh rakan pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. 10 minit pagi waktu ini dan masa ini untuk saya Nurhayati Paradi bersama dengan anda untuk perkongsian aspirasi edisi Isnin 14 Mac 2022 bersamaan dengan 11 Syaban 1443 Hijrah. Moga-moga Allah kurniakan kita keberkatan di bulan Syaban ini dan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan nanti dan Allah terima amalan-amalan kita di bulan Ramadan nantinya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apa pun terima kasih banyak untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami Radio IKIM sepanjang masa. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan juga terima kasih banyak untuk rakan-rakan Warna Pagi sebentar tadi yang baru saja menceriakan waktu pagi anda, mewarnai pagi anda dengan pelbagai warna sebenarnya. Mereka telah bawakan kepada anda. Jadi terima kasih pada Sufian Amrin dan juga Luqman Hakim untuk perkongsian mereka pada pagi tadi menerusi Warna Pagi 4 jam bersama dengan mereka. Dan insyaAllah bersama dengan Yati 3 jam kita hari ini. Moga-moga Allah kurniakan kita keberkatan waktu dan masa untuk kita sama-sama mengisi ruang waktu yang kita ada, modal yang Allah berikan ini sebaik mungkin, insyaAllah. Dan untuk anda sahabat-sahabat, kita akan kongsikan perkongsian personal Zarah sebagai perkongsian pertama kita untuk hari Isnin hari ini bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin yang dengar kabarnya baru dapat anugerah apa anda boleh tengok di FB Nurhayati Paradi, insyaAllah. Untuk perkongsian kita hari ini, yang penting dalam personal Zarah kita memang nak mengetengahkan bagaimana sebenarnya sebagai manusia, sebagai individu, bagaimana untuk kita menguruskan emosi kita. InsyaAllah hari ini kita akan belajar bersama dengan Ustaz Muhammad untuk pengurusan emosi, untuk sama-sama kita bina kekuatan diri kita, kekuatan minda dan juga hati kita, insyaAllah. Bukan untuk apa, bak kata Ustaz Muhammad kan, kita ni bina kekuatan minda dan juga kekuatan hati bukan untuk apa, bukan untuk maju ke depan semata-mata, tetapi untuk kita tak mengalah saat orang lain berhenti mengalah kan, untuk kita terus menghadapi kehidupan dengan lebih berani lagi. Untuk anda rakan pendengar, ikuti perkongsian personal di Zara ini di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga secara langsung kami bawakan kepada anda di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Sebelum bersama dengan Ustaz Muhammad, jom kita bersama dengan Siti Nordiana featuring dan juga Ustaz Syahrizan dengan Hasbi Rabbi, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Terbentangnya langit luas tak berpenghujung, teragung ku bayangkan
pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad sehingga 30 April 2022 sahaja. Jimat berganda-ganda. Sedekah merupakan amalan yang paling dituntut dalam Islam. Ayuh kita berinfak melalui kempen Infak Telaga Kemboja oleh Pertubuhan Ar-Rasyid. Pertubuhan ini telah berjaya membantu ramai umat Islam di Kemboja yang tiada akses air bersih. Mereka sangat memerlukan bantuan anda. Bantulah menyumbang di www.infaktelagaarrasyid.com. Saya ulang, di www.infaktelagaarrasyid.com. InsyaAllah pahala dan rezeki yang berkekalan menanti anda kelak. Bayangkan anda mempunyai rumah sebesar alam di syurga kelak. Subhanallah, indah bukan? Marilah kita memberi sumbangan dan membina Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang untuk pahala yang berterusan. Menyumbanglah di www.baiturrahman.my sekarang. Saya ulang, www.baiturrahman.my. Institut Kefahaman Islam Malaysia sedang menganjurkan pertandingan mereka cipta video animasi Kefahaman Islam untuk penuntut Institut Pengajian Tinggi IPT. Penyertaan terbuka kepada penuntut ijazah sarjana muda dan ke atas. Ikuti 3 langkah berikut. Pilih tema yang ditetapkan, cipta video animasi 3D yang berdurasi 5 minit dalam format MOV atau MP4 yang beresolusi tinggi dan hantarkan kepada kami. Hadiah-hadiah berikut menanti para pemenang. Tempat pertama, RM15,000. Tempat kedua, RM10,000. Tempat ketiga, RM5,000 dan 5 hadiah sagu hati yang bernilai RM1,000 setiap satu. Untuk keterangan lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan IKIM di talian 03 6204 6323. Sah dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Radio IKIM membawa kepada anda pengisian yang lebih mendalam di Warna Pagi bersama Pian dan Luqman. Terdapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik. Yakin padaku, ini dalil cinta. Terus setia bersama IKIM, inspirasi euforia Islami. Hendaklah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik dan seindah-indah ciptaan, sehingga kan tidak ada mana-mana manusia yang dapat menandingi keindahan dan kecantikan rupa paras baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang mulia dan sempurna kejadiannya. Ia sesuai dengan apa yang digambarkan oleh pensyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Maka beliau pernah mengungkapkan ungkapan tentang gambaran rupa paras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Hasan bin Thabit, ajmalu minka lam tara qattu aini wa akmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Maksudnya, lebih indah daripadamu ya Rasulullah tidak pernah dilihat,
lebih sempurna daripadamu ya Rasulullah tidak pernah dilahirkan oleh mana-mana wanita. Engkau diciptakan tanpa terdapat sebarang keaiban, seolah-olah engkau diciptakan seperti mana yang engkau inginkan. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana perasaan dan hati para sahabat yang pernah melihat kepada Rasulullah SAW, membuktikan kesempurnaan baginda sama ada di sudut pribadinya, zat tubuhnya dan akhlak baginda. Dan ia juga membuktikan bahawa Rasulullah SAW mempunyai ciri-ciri keistimewaan dan kelebihan melebihi daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. Bikin Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar untuk rancangan pertama hari Isnin. Tak lain tak bukan, kita bersama dalam Pesona di Zahra untuk bersama dengan sahabat-sahabat dan bincang Pesona di Zahra. Dia tak sah, tak jadi kalau tak ada Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Alhamdulillah, bersama kita di hujung talian Ustaz Muhammad Saini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dari berkuda ke berkuda lagi Ustaz. Tahniah Ustaz, baru-baru ni dapat anugerah di Terengganu. Tahniah, tempat pertama ya Ustaz. So jadinya kuda Ustaz yang bagus ke Ustaz yang bagus sebenarnya Ustaz? Boleh nilai sendiri cik. Alhamdulillah kan, alhamdulillah. Jadi kita nak ambil semangat tu je Ustaz kan. Semangat Ustaz yang berjuang tak mengenal erti kalah tu Ustaz. Alhamdulillah. Jadi apa pun Ustaz, kita berbalik kepada topik kita hari ini, rancangan kita Pesona di Zahra. Kita nak bawakan tajuk tentang pengurusan emosi, sumbangan. Inilah juga kan, kata Ustaz tadi, sumbangan. Ustaz pun telah memberi satu sumbangan juga kepada ummah untuk kita menghidupkan lagi sunnah bagi Nabi SAW berkuda. Ustaz, apa yang dimasukkan dengan pengurusan emosi dari sudut sumbangan ni sebenarnya Ustaz? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Rahmati Allah dijikati kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, sahabat yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada kesempatan pagi berbagi ni kita menyambung kembali mengenai pengurusan emosi ya, dan mudah-mudahan memberi manfaat dan kebaikan kepada kita insya-Allah. Okey, kita dah bincang 10 daripada 12 maknanya emosi yang kita perlu kenal sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut wa fi anfusikum afala tubsirun. Diri kamu tidakkah kamu melihatnya? Dalam diri kita ni Allah selalu suruh kita untuk melihat diri kita, untuk kita kenal diri kita. Okay. Jadi maknanya kalau ikut Ibn Al-Ghazali, bila kita bicara mengenai manusia, saya tengok mana dia jika hati, saya tengok semua orang tengok saya, semua orang tengok semua orang. Kita sebenarnya melihat 5 unsur dalam diri manusia, iaitu yang pertama unsur manusia ni adalah roh, yang keduanya adalah akal dia, yang ketiga adalah jasad dia, yang ketiga adalah hati dia, yang keempat adalah nafsu dia, dan yang kelima adalah jasad dia. Jadi kelima-lima ini membentuk siapa kita. Jadi maknanya kalau anda kata hari kita bicara mengenai macam mana manusia itu nak menjadi ada sifat insan, ada sifat insan, maknanya kelima-lima ini kita perlu perbaiki. Dan hari ini sebenarnya dengan maknanya pengajian kita Pesona di Zahra pada tahun ini pengurusan emosi, kita ambil satu saja bahagian iaitu hati ya. Sebab hati ni terletak maknanya emosi manusia itu. Dan emosi manusia ini yang membezakan antara manusia dengan manusia cara pengurusan dia. Yang kita nak tengok adalah asas kepada emosi ini, kita mengenal dulu 12 jenis emosi manusia. 12 jenis emosi manusia. Kita kenal dulu, kita dah bincang 10 daripada 12 Hari ini kita bincang yang ke-11, iaitu kita sentuh mengenai emosi sumbangan Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey, apakah emosi contribution ataupun emosi sumbangan ini? Iaitu orang yang dia ada emosi suka nak membantu orang lain, suka nak memberi, suka nak berhadiah, suka nak bersedekah.
Mana suka. Emosi ni adalah, apabila kita bicara mengenai emosi, dia ada emosi yang memang lahir-lahir, apa yang kita sebut sebagai inborn. Lahir-lahir memang dia suka bagi sumbangan, dia suka. Dan ada yang dibentuk, maknanya nature and nurture. Ada yang maknanya memang nature secara maknanya terbentuk secara inborn sejak lahir, dan ada yang dibentuk. Okey. Kita tengok dulu maknanya emosi sumbangan. Ada orang yang emosi sumbangan dia memang agak tinggi. Emosi sumbangan orang yang agak tinggi ni, maknanya dia daripada kecil dia tak diajar sebenarnya oleh mak ayah dan sebagainya. Dia memang suka memberi, suka tolong orang, suka memberi, suka berhadiah. Kalau pergi ke mana-mana, balik tu ingin maknanya ingat kat orang, belikan hadiah kecil-kecil dan sebagainya. Maknanya dia suka memberi. Itu kalau orang emosi sumbangan dia agak tinggi, naturally dia. Dan kalau orang emosi sumbangan dia agak rendah, maknanya apa yang ditunjuk, apa yang dia show agak rendah, maknanya dia susah ingin memberi. Maknanya untuk memberi itu dia kena latih diri dia. Dengan ilmu, dengan tarbiyah dia kena latih. Maksudnya orang yang emosi sumbangan dia agak rendah, dia memang susah nak memberi dibandingkan orang yang emosi sumbangan dia itu agak tinggi. Kadang-kadang orang emosi sumbangan agak tinggi kan, DJ KIT kan, ada orang yang dia memberi sampai dia sendiri pun tak ada. DJ KIT pernah tak jumpa orang macam ini dia kalau bagi tu kesiannya dia bagi semua yang apa daripada dia sendiri pun tak ada. Sebab dia tahu dia mungkin ada maknanya boleh usahakan kat mana-mana, orang tu belum tentu lagi. Sebab tu dia bagi semua. Orang emosi sumbangan tu agak tinggi. Tapi kalau orang emosi sumbangan dia agak rendah, dia susah ingin memberi. Okey, kita balik kepada Islam. Daripada sudut memberi ini, ada pemberian yang berbentuk wajib. Apa contoh pemberian berbentuk wajib? Maknanya suka ke tak suka, emosi kita ni maknanya tinggi ataupun tidak, kita mesti kena memberi. Antara benda yang wajib kita kena bagi, antaranya apa? Nafkah. Okey, sebab itu kalau kita lihat kes-kes yang diputuskan di Mahkamah Syariah dalam konteks keluarga, kita bicara mengenai personal di Zahra, ada orang yang memang naturally tak payah diajar-ajar, tak payah khusus kahwin diingatkan, dia tu memang orang yang sangat menjaga nafkah. Dan ada orang yang culas ataupun orang yang maknanya lompong-lompong dalam memberi nafkah. Kalau kita tengok, kita study peribadi dia, emosi sumbangan dia agak rendah. Jadi maknanya kenapa sampai Islam tekankan antara pemberian yang wajib adalah adalah nafkah? Sebab terutamanya bagi orang yang, kalau kita tengok ni sekarang ni, kita koreksi diri kita sendiri. Hari ini kita refleksi diri kita sendiri. Kita ni jenis macam mana? Adakah kita orang yang susah? Kalau susah, macam mana pun pemberian yang wajib kita kena bagi. Maknanya tak ada pilihan. Kita kena bentuk emosi itu. Maknanya emosi itu kena bentuk. Kalau mungkin berkira pada bab lain, tapi ada pemberian yang wajib, kita wajib kena bagi, kita kena bentuk emosi itu. Sebab dia berkaitan dengan maknanya emosi juga nak memberi ni. Sebab tu ada orang yang nak memberi ni sangat susah. Tapi sebab ada ilmu, dia dah belajar mengenai fiqah, benda-benda wajib, dia kena bagi. Ada orang yang di JKIT sampai ada perintah mahkamah untuk pemberian nafkah pun kadang-kadang culas ataupun lompong-lompong untuk membayar. Sebab apa? Sebab emosi sumbangan dia agak rendah. Ada orang yang memang, walaupun saya pernah jumpa kes maknanya di sekitar keliling keluarga ni, dia berpisah dengan isteri dia, maknanya kalau ikut pemberian nafkah tu sehingga anak tu kurang lebih umur 18 tahun. Dia pun tak ingat anak dia umur dah 20 lebih, tetap bagi kepada bini dia tu, tetap bagi. Rupa anak dah 20 lebih, tak apalah, kalau lebih pun isteri tu jaga anak. Maknanya memang tak kisah pun. Dan ni kita tengok. Okey, apa pemberian yang wajib yang lain? Antaranya adalah zakat. Zakat wajib diberi. Sebab itu kadang-kadang kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala maknanya menekankan mengenai zakat ini adalah satu benda, wa fi amwalikum haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kamu itu ada hak orang yang meminta dan ada hak orang yang tak meminta. Kadang-kadang pada hari ini pemberian zakat, kita tengok kepada fakir miskin dan sebagainya. Ada orang fakir miskin yang meminta, ada orang tidak meminta. Dia susah pun dia tidak meminta-minta. Jadi maknanya kita tengok dengan kita punya maknanya good judgement ataupun pertimbangan yang bagus, tak payah disebut-sebut.
Orang susah kita membagi. Kan? Zakat contohnya, itu pemberian yang wajib. Maksudnya kena bagi. Suka ke tak suka ke kita kena bagi. Mana zakat contohnya kan. Ini ibu kakak tuan-tuan muslim-muslimat. Maknanya kalau kita faham benda ni, maknanya ada benda-benda kita kena bentuk wajib kita kena bagi. Okey. Selain daripada itu, Islam menggalakkan untuk kita membentuk emosi sumbangan ni, ada benda-benda atau pemberian-pemberian yang sifatnya berbentuk sunat. Sampaikan maknanya benda-benda bentuk sunat, contoh macam sedekah contohnya. Sedekah tu pemberian yang sunat. Sedekah, hibah hibah ni maknanya hibah ni pemberian kepada orang yang kita sayang. Sedekah tak semesti kita kenal ke kita tak kenal, kita tengok orang tu kita disuruh bentuk sedekahlah kat dia kan. Hibah ni mana orang yang ada kaitan hati dengan kita sayang. Contoh macam dengan isteri contohnya, dengan suami contohnya, dengan anak-anak contohnya, kita hibahkan harta kita tu. Sebab itu antara cara pengurusan harta yang sangat mudah, maknanya ketika mengurus harta untuk kematian, dia bukan wasiat, dia bukan faraid tapi hibah. Daripada awal kita dah bagi awal-awal lah kan, supaya proses tu tak lama dalam maknanya pemberian harta kepada waris kita tu. Antara hibah, jadi maknanya ada sedekah, ada hibah, ada hadiah. Hadiah pun sama, tak semesti hadiah tu orang kenal ke tak kenal lah, beza dengan hibah kan. Maknanya dah ada hadiah. Betul dalam hadis yang disebut tahabu, berhadiah-hadiahlah kamu, nanti kamu akan berkasih sayang kan. Jadi maknanya ada, jadi bila kita bicara mengenai emosi sumbangan, sebenarnya memang ada orang yang emosi inborn dia maknanya tinggi, dan juga ada yang rendah. Okey, sebelum kita berhenti berehat, saya ingin bawa kisah di zaman Nabi SAW. Ada satu orang sahabiah ni maknanya sahabat perempuan, maknanya sahabat-sahabat Nabi tapi perempuan. Dia mengadu kepada Nabi SAW bahawa suaminya agak susah untuk bagi nafkah pada dia. Nafkah wajib dia bagi, tapi maknanya susah nak bagi nafkah. Jadi apa kata Nabi SAW? Untuk hak dia nafkah, dia boleh ambil tanpa pengetahuan suami itu. Tapi hak nafkah dia bukan yang lebih-lebih nak beli golang kau kan. Bukan. Maknanya yang betul-betul nafkah dia boleh ambil walaupun tanpa pengetahuan suami. Okey, saya nak cerita di sini, kita letakkan side isteri yang ambil nafkah yang suami tak tahu. Maksudnya dibenarkan dalam syarak kalau suami itu susah nak bagi nafkah, isteri boleh ambil tanpa pengetahuan suami. Tapi saya nak tengoknya 1400 tahun silam, hatta di kalangan para sahabat, ada orang yang emosi ini rendah. Maknanya dia bukan tak bagus. Dia juga adalah sahabat Nabi SAW. Tapi wujud orang emosi sumbangan yang rendah. Maka dibentuk oleh Nabi SAW supaya dia faham mengenai kewajipan nafkah untuk diberi, mana dididik. Kenapa ada pendidikan nafkah ini? Sebab apa? Rupanya memang wujud orang yang emosi sumbangan dia agak rendah. Ada orang yang emosi sumbangan dia agak tinggi. Jadi mana untuk pembahasan selanjutnya, kita berhenti berehat sebentar. Masya Allah. Maknanya semua benda ni boleh diaturkan kalau kita betul bijakkan Ustaz kan. Maknanya katanya, maksudnya benda-benda yang wajib ni insya-Allah kalau betul-betul kita usahakan, kita minta betul-betul elok-elok dapat Ustaz kan. Yang penting kena ada komunikasi lah Ustaz kan dalam kita dalam rumah tangga dan sebagainya. Kita akan berhenti rehat seketika untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami di IKIM untuk perkongsian kita selanjutnya. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran bersama menerusi rancangan Pesona di Zahra hari ini untuk pengurusan emosi sumbangan bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Ustaz, kita sambung lagi perkongsian kita tadi, Ustaz. Silakan. Okey, terima kasih kepada JKT, Biba, kakak, tuan-tuan muslim-muslimat rahmatullah sekalian. Okey, kita nak tengok sekarang macam mana point of view ataupun daripada kacamata Islam mengenai emosi sumbangan ini. Okey, ada orang yang memang emosi sumbangan dia tinggi, yang kadang-kadang dia suka memberi sampai kadang-kadang dia punya aulawiyat ataupun keutamaan tu dia agak terlepas pandang. Contohnya ada orang yang suka bagi, tapi orang keliling dia, keluarga dia pun kadang-kadang ada benda tak cukup. Ini pernah satu ketika dalam hadis Nabi SAW. Ada satu orang datang jumpa Nabi SAW. Dia nak bersedekah semua harta dia. Maka Nabi SAW kata, lebih baik ada bahagian yang kamu tinggalkan untuk waris-warismu. Maknanya dia suka untuk bersedekah. Dia suka tengok macam mana Nabi SAW membangunkan masjid ataupun Nabi membangunkan kota Madinah. Macam mana ada kumpulan-kumpulan pejuang-pejuang ketika itu yang dia nak infak. Dia nak bersedekah untuk maknanya yang lebih besar lagi. Tapi Nabi SAW berpesan ketika itu anaknya kecil-kecil lagi. Nabi kata, maknanya ada peruntukan juga kau bagi kepada ahli keluargamu. Maknanya dia suka bersedekah. Tapi kadang-kadang terlepas pandang. Ada benda-benda contoh macam yang wajib nafkah keluarga, maknanya zakat yang lain-lain bagus. Sebab emosi, kadang-kadang kalau orang emosi sumbangan dia agak tinggi, itu jadi je kadang-kadang bagus. Cuma kadang-kadang dia bagi kadang-kadang itu yang kata pepatah Melayu, kera di hutan disusukan, anak di rumah kelaparan, kan? Jadi maknanya kita dapat tengok macam mana rupanya orang Melayu juga ada falsafah itu kan, wujudnya orang macam ini. Dia suka bersedekah, dia suka bagi sumbangan. Tapi maknanya dia kena belajar apa yang disebut sebagai aulawiyat atau keutamaan ataupun priority satu benda tu. Ini maknanya kita boleh tengok. Okey. Kemudian secara umumnya apa yang Nabi SAW suka untuk bentuk kita sebagai umat dia. Secara umumnya, Nabi suka untuk kita sebagai umat menjadi orang yang tinggi emosi sumbangan. Emosi sumbangan kita. Sebab tu kalau kita tengok banyak hadis-hadis Nabi SAW mengenai memberi. Jadi, contoh dia, apa kata Nabi SAW? Ma naqasal malu min sadaqah. Tidak akan berkurangan harta itu dengan bersedekah. Dengan bersedekah ni, dalam hadis Nabi SAW sebut, as-sadaqatu bi asyri amsaliyah. Sedekah itu akan digandakan 10 kali ganda. Bukan di akhirat saja. Akhirat pahalalah. Di dunia Allah akan balas 10 kali ganda. Dulu waktu saya belajar hadis ni, guru saya pesan, dia kata benda iman ni kadang-kadang boleh dicuba. Dia kata sedekah satu benda, ambil kertas tulis. Kadang-kadang Allah bagi 10 kebaikan, kadang-kadang Allah bagi 10 kali ganda sungguh. Saya ada sedikit pengalaman. Ibu-ibu, kakak, ayah-ayah lagi kaya pengalaman daripada saya. Saya nak kongsikan sikit. Pada tahun 2005, ni kisah lama, kita 2022 kan. Alhamdulillah. Di mana 2005, saya ada satu urusan di Mesir waktu tu. Maknanya saya lepas habis pengajian saya di Universiti Melaya, Syariah dan Undang-Undang. Waktu tu Universiti Azhar tengah banyak bagi twinning program. Di mananya saya mohon untuk masuk Azhar, dapat masuk tahun akhir. Maksudnya sana. Jadi batch saya yang di Mesir tu Ustaz Hafiz Mansur, Ustaz Zul, Hafiz Mansur, Ustaz Al-Jauhari, Rusdi Ramli Al-Jauhari. Ustaz Rusdi Al-Jauhari, itu batch saya kat sana tu. Jadi maknanya lepas saya habis Universiti Melaya, Azhar tengah bagi training program berkembang, saya masuk Universiti Azhar. Mohon sana dapat masuk Universiti Azhar tahun akhir terus. Okey. Jadi maknanya saya nak pergi Al-Azhar, saya mesti nak pergi Universiti Al-Azhar. Okey, waktu tu untuk ambil peksa. Okey. Jadi ada keperluan di rumah yang perlu ditinggalkan. Sebab saya nak pergi peksa mungkin 2 minggu, mungkin sebulan, mungkin lebih daripada sebulan, Dan ada benda keperluan saya kena bawa kat sana. Okey. Jadi waktu saya nak berurusan untuk pergi tu, jadi maknanya 2005 waktu tu, saya sebelum pergi saya akan maknanya rumah punya keperluan saya akan sediakan. Saya pergi ke pasar, beli semua benda, akan ada yang ditinggalkan, mana kewangan, dan saya akan pergi, ada benda saya akan bawa lah. Jadi waktu tu saya ziarah satu orang.
sebelum pergi tu, hari berikut dia, dia tanya, saya tanya anak dia ni nak sambut hari jadi. Saya ingat lagi waktu tu. Dan maknanya saya pula gatal-gatal pergi tanya. Saya kata, abang nak hadiah apa? Budak sekarang ni jangan ditanya, bagi je daripada demand. Kan? Dia kata dia nak hadiah basikal. Alamak. Waktu tu Jadi maknanya saya pun letakkan dengan dekat pemikiran je lah. Jadi satu hari tu saya nak pergi ke Pulau Rumah sebelum pergi tu, sebelah kedai tu dia ada kedai basikal. Saya pun singgah kedai basikal, saya pun tanyalah, ini berapa harga basikal ni? 250. Tawar dapat 230. Kan? Ni waktu tu saya fikir, aku 230 tu tak banyak, tapi keperluan tengah banyak. Ni waktu tu tahun 2005 tau. Maksudnya keperluan tengah banyak juga ni. Tapi fikir, tak apalah. Niat sedekah je lah. Jadi apabila saya putuskan hati saya nak belikan untuk niat sedekah, tiba-tiba telefon saya berbunyi. Saya pun angkat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan cerita Ustaz nak pergi Mesir. Ya, betul-betul. Tak tahulah Ustaz, hati saya ni Ustaz, saya nak taja Ustaz punya tambang lah. Tambang berapa Ustaz? Waktu tertambang 2,300. Saya kata tambang saya 2,300. Tak apa Ustaz, saya bayarkan tambang Ustaz. Tambang Ustaz saya bayarkan 2,300, 10 kali ganda sungguh. Ini dalam hadis yang disebut as-sadaqatu bi asyri amsaliyah. Sedekah mesti akan dibalas 10 kali ganda. Akhirat sudut pahala sampai 700 kali ganda. Ini balasan dunia. Ini beza sifir manusia dengan sifir yang Allah SWT bagi untuk kita jadi orang yang suka memberi. Maknanya emosi sumbangan kita biar tinggi. Allah akan murahkan rezeki kita dari berbagai-bagai sudut. 10 kali ganda sungguh. Sebab tu guru saya sebut dulu, ambil sedekah, ambil kertas, tulis. Mungkin 10 kali ganda. Mungkin 10 kebaikan kita dapat. Maknanya sedekah, dulu isteri memang baking, marah-marah dan sebagainya. Tiba-tiba lembut pula kan. Rupanya berkat sedekah tu. Maknanya, maksudnya ini benda-benda yang kadang-kadang benda-benda keimanan yang diajarkan kepada kita, yang kita boleh rasa benda ni. Jadi maknanya umumnya Islam mengajarkan kepada kita untuk kita ni suka bersedekah. Dan benda bersedekah ni, Ibu katakan sekalian, bukan kita orang Islam saja yang rasa. Ada juga umat saleh, kalau baca buku-buku dia, gratitude, dia suruh kita memberi untuk dapatkan, dia panggil, kalau dia orang panggil macam good luck lah, luck, dia panggil tuah lah. Pada kita itu balasan Allah Subhanahu Wa Taala, dia panggil tuah. Maknanya good luck bagi. Maknanya benda-benda yang bagus-bagus yang dapat. Bukan saja kita tau. Maknanya hatta orang-orang yang bukan Islam juga merasai benda itu. Sebab memang memberi, Allah mudahkan banyak benda kita. Jadi maknanya umumnya, kalau kita ni, maksudnya emosi sumbangan kita rendah, kita je tahu. Bila kita bicara, patut aku susah memberi. Bukan teruk aku ni, tak. Tapi maksudnya sebab emosi itu rendah, maka kita bentuk untuk kita tinggikan. Dan kalau orang yang memang emosi memberi dia tinggi, maknanya kuliah ni biasa bagi dia. Alah, saya memang biasa memberi. Kerana memberi tu sampai saya pun habis. Ada orang macam tu tapi ada orang memang susah memberi. Rupanya daripada mana benda tu? Daripada inborn, lahir-lahir kita. Ada orang yang Allah rezekikan emosi sumbangan agak tinggi, ada orang yang lahir-lahir emosi sumbangan dia agak rendah. Bagi yang rendah, maka kita belajar macam nak tinggikan. Bagi yang tinggi, belajar keutamaan. Kadang-kadang dia bagi-bagi, dia tak tahu keutamaan dia apa kadang-kadang kan. Jadi bagi yang tinggi, belajar keutamaan. Bagi yang rendah, belajar untuk tinggikan. Wallahualam. Masya Allah. Bila Ustaz kata tadi, bila yang rendah kena pupuk lah. Rasa emosi sumbangan tu. Tapi bagi yang tinggi tu kena tahu keutamaan. Kita ada sahabat kita ni Ustaz, Rin Hani Koma, kata ada spesies suami emosi sumbangan sangat tinggi. Baguslah, Alhamdulillah, banyak menyumbang kepada ibu bapanya, adik-beradik, persatuan, kawan-kawan, IPA 2. Tapi nikah dengan nafkah kepada isteri tak bagi. Bila isteri tanya, dia katanya isteri ni asyik fikir duit je, macam-macam kan. Macam mana Ustaz kalau macam tu? Ini yang saya sebut orang kadang-kadang maksudnya apa benda orang yang emosi sumbangan tinggi ni dia kena belajar, sebab dia mudah kesian, dia mudah untuk, dia suka nak bagi. Maksudnya dia kena belajar keutamaan. Ya, sedekah kepada kawan-kawan, persatuan, itu benda sunat. Kan saya sebut tadi, ada benda wajib kita kena bagi. Zakat wajib, nafkah wajib, itu pemberian wajib. Sampai dalam hadis Nabi SAW sebut apa yang kita bagi kepada isteri kita sebagai nafkah, contoh katakan keperluan nafkah dia katakanlah 10 contohnya kan,
Ini contoh nak senang faham. Keperluan nafkah 10, kita bagi 20 tu dikira sedekah. Kita bagi kepada isteri lebih dikira sedekah. Apabila jatuh kepada sedekah, bermaksud Allah akan ganti balik 10 kali ganda. Mana hadis yang saya baca tadi, as-sadaqatu bi asyri amsalha. Kenapa nafkah kepada isteri itu diibaratkan sebagai sedekah? Sedekah ni bukan makna kesian kesian dapat sedekah, bukan. Tapi kelebihan pemberian itu. Sebab tu akak-akak, abang-abang ayah saya sekalian kan, jangan berkira dengan isteri punya nafkah. Kan kadang-kadang sifir kita ada 10, kita bagi isteri 5, kita tinggal 5. Kita ada 10, kita bagi isteri 3, kita tinggal 7. Tapi sifir agama tidak. Apa yang kita bagi itu yang digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang kita bagi itu yang kekal sebagai pahala kita. Apa yang kita punya itu yang habis. Sebab tu ma naqasal malu min sadaqah, tidak akan berkurangan harta dengan bersedekah. Jadi maknanya soalan akak tadi itu, maknanya bagi suami dia kena belajar keutamaan. Sebab emosi sumbangan dia tinggi. Bagi orang emosi sumbangan dia rendah, dia kena belajar untuk tingkatkan. Maknanya emosi sumbangan tu. Wallahualam. Masya Allah, ni para isteri kalau dapat tu kena lebihkan doa lah. Doa depan suami. Terima kasih abang bagi duit, mudah-mudahan murah rezeki. Maksudnya dia tahulah lepas ni, maksudnya setiap kali dia bagi, dapatlah doa daripada isteri kan, insyaAllah. Seterusnya Ustaz, kita ada juga daripada Umi Samiha Salimah. Kata Ustaz, kalau memberi tapi menyebut-nyebut pemberian tu, contohnya lah Ustaz, ni duit saya bagi jimat-jimat. Macam mana nak jimat kalau bagi cuma RM30 tapi nak guna untuk sebulan Ustaz? Macam mana Ustaz? Okey. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut mengenai sikap yang demikian. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil orang beriman. Okey, dalam Quran hanya ada 80 lebih saja ayat mengenai orang beriman. Mengenai ayat ya ayyuhalladzina amanu, 80 lebih je. Kan? Wahai orang beriman, 84 ayat. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang hatinya ada keimanan, dia akan terpanggil. Sebagai contoh kan, katakan kita pergi Mekah pada hari ini, kita pergi Mekah, tiba-tiba ada satu pengumuman kepada semua rakyat Malaysia yang berada di Mekah. Pengumuman rakyat Malaysia berada di Mekah. Kita orang Malaysia, kita akan terpanggil sebab kita orang Malaysia. Jadi maknanya ayat wahai orang-orang beriman, kita akan terpanggil sebab hati kita ada kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul, ada keimanan. Kita akan terpanggil. Okey. Apa kata Allah? Daripada 84 ayat, salah satunya adalah ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu membatalkan pahala sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati penerima. Kan? Maknanya jangan kamu batalkan pahala sedekah dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati penerima. Okey. Bagi orang yang memberi kemudian mengungkit-ungkit, maksudnya apa? Dia tu emosi sumbangan dia agak rendah. Maknanya dia susah nak bagi. Tapi sebab dia belajar kat masjid dah, belajar kat pesuruh di Zahra, dia nak bagi tapi mujahadah dia tu. Maksudnya bagi tapi jimat-jimat tau, bagi RM30 je kan. Sekarang RM30 tu sebab maknanya banyak benda barang dah mahal kan. Tapi mentaliti dia mungkin 30 tahun lepas, RM30 tu boleh dapat beras, boleh dapat gula, boleh dapat ikan kembung, boleh dapat ni dan ada baki lagi. Baki pulang tau, ada baki lagi. Baki pulang RM30. Ada orang macam tu kadang. Mentaliti masih lagi sebab dia tak beli barang. Sebab tu dia tak tahu harga barang. Cuba sekali-kali kita ajak suami kita, jom bang pergi pasar. Teman, hari ni je tolong bagi. Jom, hari ni je tolong ikut saya pergi pasar. Bagi dia RM30. Baru dia akan tahu harga barang tu berapa. Bagi dia RM30 tu bang, okay, tak apa. Abang uruskan RM30 ni. Saya ikut abang beri. Saya tolong abang angkat. Tolong RM30 tu. Dapat 3 ekor ikan kembung macam gini angkat. Seorang angkat. Sayur sikit, cili sikit je gini angkat kan. Di mana kadang-kadang betul. Sebab suami tu tak beli barang, dia tak tahu harga barang. Dia tak tahu harga barang tu macam mana. Sesekali ajak sekali kan. Jadi maknanya, tapi saya nak tekankan kat sini maksudnya adalah ada orang yang emosi sumbangan dia agak rendah, jadi dia agak susah kan. Maksudnya dia susah memberi, kita kena belajar. So, kita belajar untuk tinggikan, belajar untuk melepaskan. Sebab itu bukan hak kita kan. Kalau nafkah, itu memang hak isteri. Allah cuma lalukan melalui kita saja. Kita sebagai suami kadang-kadang banyak kebas. Hak isteri, hak suami kan. Kita kebas. Allah melalui kita sebagai suami, kita kebas tak bagi. Nyayo. Nyaya. Itu nyaya kadang-kadang. Kita lupa. Allah bagi cuba kita bagi hak dia tu, maka Allah akan tambahkan lagi.
Wallahu a'lam. Masya Allah, kebas tak rasa apa. Tak bagi pun tak rasa apa. Kebas Ustaz ya. Masya Allah. Allah Akbar. Ustaz, kita ada soalan daripada sahabat kita ni di WhatsApp IKIM Ustaz. Soalan ni agak panjang, saya bacakan juga. Kata, Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, saya nak sangat tahu, saya ada seorang kawan, dia mohon bertanya sebab dia nak berubah. Dia seorang peniaga, sebelum ini selalu menggunakan duit ayah dia dalam jumlah yang banyak tanpa pengetahuan ayah dia. Kerana ayahnya percaya kepada perniagaan kepadanya dalam perniagaan. Dia guna duit itu untuk diri sendiri dan keluarga dia. Boleh tindakan macam tu Ustaz? Satu perkara, dikira mencuri ke? Sekarang suami ayah tu dah meninggal dunia dan adik-beradiknya pun tak tahu Ustaz yang dia selama ini menggunakan duit ayahnya dalam diam. Boleh tak Ustaz berikan penjelasan dari sudut agama bagaimana sebenarnya kedudukan tersebut? Okey, kalau anda kata dia mengambil hak ayah dia dan dia tahu, maka secara diam-diam kena pulangkan balik kepada ahli keluarga sebagai pemberian faraid. Dia tahu berapa jumlah, usahakan, okey, maknanya apa-apa, kirakan bagi je. Kan? Sebagai faraid, sebab dia yang tahu. Kalau dia betul-betul ambil hak ayah, walaupun ayah tak tahu dan sebagainya. Maksudnya, usahakan. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, orang yang berusaha untuk membayar suatu hutang, maknanya hutang ke hak orang sebagainya, nanti Allah pasti akan memberikan dia kemampuan. Dia niat saja, okey, aku hutang ni memang aku nak bayar. Allah akan beri kemampuan. Masalah orang kadang-kadang niat pun tak ada. Niat nak bayar hutang pun tak ada. Macam mana Allah nak beri kemampuan? Niat tiba-tiba Allah beri kemampuan, berubah pula niat. Niat nak bayar, Allah bagi pula. Beli kereta lah. Beli kereta pula. Hutang orang tak nak bayar. Kan? Maksudnya, jadi orang tengok kan, tu kereta bertukar. Hutang tak nak bayar. Kan? Itu maksudnya. Maksudnya, niat Allah pasti akan beri kemampuan. Tapi Allah beri kemampuan, jangan berubah niat. Lepaskan hak yang wajib yang perlu kita tunaikan kepada orang sekeliling kita. Wallahualam. Itu yang pentingnya tahu keutamaan tu Ustaz kan? Allahu Akbar. Ustaz, satu lagi soalan daripada sahabat kita di WhatsApp Ustaz. Kata, macam mana kalau suami ataupun isteri bagi hadiah kepada kawan sekerja berlainan jantina yang bujang sempena hari jadi Ustaz. Lalu beri hadiah bila balik dari melancong mana-mana, belanja makan pun selalu bagi hadiah saja-saja. Perlu ke emosi sumbangan macam tu Ustaz? Beremosi pula sabar-sabar. Emosi sumbangan yang terlalu tinggi oleh sang suami ataupun isteri menyebabkan pasangan terasa hati. Apa komen Ustaz? Okey, itu yang saya sebut. Barangkali emosi sumbangan suami ni agak tinggi. Jadi maknanya dia kena bagi keutamaan. Dia kena belajar apa tu keutamaan. Okey. Dalam bab ni kan, maksudnya kita bagi orang lain, alhamdulillah kita suka nak bagi orang, kita suka daripada satu side, kita suka bagi orang lain. Kadang-kadang ini kita nak adil dalam menimbangkan. Kenapa kadang-kadang orang tak suka nak bagi isteri? Bagi isteri ni kalau suami kan, dia suka bagi orang lain. Ada orang kadang-kadang, walaupun kita dah belajar emosi sumbangan, emosi pengiktirafan. Ingat tak? Ada orang kadang-kadang emosi pengiktirafan dia agak tinggi. Dia bagi orang lain, orang terima kasihlah ya Allah, saya memang lama terfikir, tiba-tiba awak bagi saya, terima kasihlah. Bagi isteri, saya balik dari luar negara ni, maknanya letaklah kat situ bang, saya nak sibuk nak masaknya. Kan? Jadi maknanya emosi sumbangan, dia suka nak bagi sumbangan. Dia juga ada, kita bahas emosi 12 Emosi 12, ingat balik kuliah-kuliah kita yang lepas, ada orang emosi sumbangan tinggi, emosi pengiktirafan juga tinggi. Tapi pengiktirafan tu tak dapat daripada ahli keluarga dia. Sebab itu, dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengajarkan kita untuk tunjuk pengiktirafan. Kan? Maknanya walaupun suami tu perlu ke tak perlu ke belajar untuk tunjuk pengiktirafan. Dalam hadis Nabi sebut, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadis ini wujud? Sebab wujudnya orang macam ini sejak 1400 tahun lepas. Maknanya suami dia bagi atau isteri dia bagi, dia tak tahu je. Walaupun barang itu kita tak suka, kita hargai dia supaya tidak membunuh emosi dia. Dia suka nak bagi, tapi kita apa hadiah abang bagi ni? Maknanya walaupun kita tak suka, belajar untuk bagi pengiktirafan. Terima kasihlah bang. Walaupun terima kasih, saya suka sangat barang ni. Walaupun macam tu. Tapi belajar. Ini kita belajar dalam Pusara di Zahra. Kita belajar mengurus emosi kita. Kan? Jadi nanti apabila katakanlah lepas tahun, 2 tahun, 3 tahun kahwin, kita tak pernah menghargai apa yang suami bagi, apa yang isteri bagi. Emosi memberi kepada isteri atau suami tu dia start menurun. Jadi emosi sumbangan tu masih ada.
maka dia emosi sumbangan dan pengiktirafan dia agak tinggi, maka dia suka bagi kawan-kawan. Sebab kawan-kawan akan, terima kasihlah Haji, ya Allah terima kasihlah Abang Haji, terima kasih Abang Haji, terima kasih banyak Abang Haji. Syukurlah Abang Haji tu sengih sampai telinga. Isteri, abang letak tepi tu abang. Nanti kita tengok lah. Kita kali lah. Abang letak tepi tu. Oh alah mek. Jadi macam kita kena faham benda tu. Sebab tu emosi 12 ni, kita belajar satu. Nanti siri akan datang, kita akan belajar secara keseluruhan dia. Dan untuk kita faham kita sebagai manusia, dan kita faham kenapa orang sekeliling kita. Dan ketika itu kita beranalisa berbagai-bagai kes dalam kehidupan kita berdasarkan pengurusan emosi ini. Wallahualam. Semakin panas pula isu ni Ustaz, sebab ramai lagi semakin banyak soalan. Saya bagi satu lagi soalan yang terakhir lah saya kira kali ini. Sahabat kita di WhatsApp Kim kata, Assalamualaikum Ustaz, kata macam mana cara untuk selesaikan suami bagi nafkah hanya 100-200 sebulan, selebihnya isteri yang perlu bayar yuran sekolah anak, belanja makan, tambahan pula mereka ni PJJ Ustaz. Adakah berdosa berpisah kerana ini? Maksudnya pembahagian nafkah tak mencukupi dan sebagainya, dan punca kepada nak berpisah Ustaz. Okey, untuk berpisah, jangan buat keputusan kita semata-mata. Sebab tu dia ada 5 peringkat dia. Peringkat pertama sabar. Ada masalah rumah tangga, ingat step ni. Peringkat pertama sabar.